Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang boleh masuk live pagi-pagi ni. Saya tahu ramai yang busy waktu pagi. Dan saya semalam saya minta maaf, saya terpaksa tutup phone saya sekejap. Terlampau banyak mesej masuk. Dan saya yang tak sempat reply dah. Ada yang dah berbulan tak sempat langsung. Itu bermakna maafkan saya di atas kekurangan masa saya. Masa saya seperti orang lain juga, iaitu 24 jam. Dan banyak juga kegunaan harian saya yang saya pakai, termasuk perkara-perkara yang wajib ke atas saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bahasa Melayu ya, supaya mudah melekat dekat dalam hati nurani kita. Supaya Allah boleh jentikkan hati nurani kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha abadi, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Dengan itu tolonglah aku. Janganlah Engkau memberi beban pada jiwaku walau sekejap mata. Perbaiki seluruh perbuatanku. Ya Allah, ya Tuhanku, demi Muhammad yang menjadi nabi-Mu, Ibrahim menjadi kekasih-Mu, Musa yang Engkau selamatkan, yang berbicara langsung kepadamu, Isa yang menjadi ruh dan kalimah-Mu, demi kalam Musa, Injil, Isa, Zabur, Daud, Furqan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap wahyu yang Engkau wahyukan, setiap keputusan yang Engkau putuskan, setiap pemohon yang Engkau beri, setiap yang kaya yang Engkau buat miskin, setiap orang fakir yang Engkau kayakan, setiap orang tersasar yang Engkau beri petunjuk. Aku memohon padamu atas nama-Mu yang Engkau turunkan kepada Musa. Aku memohon kepadamu atas nama-Mu yang Engkau tetapkan untuk memberi rezeki kepada hamba-hamba. Aku memohon kepadamu atas nama Engkau simpan di atas bumi hingga ia menjadi stabil. Aku memohon kepadamu atas nama-Mu yang Engkau simpan di atas langit. Aku memohon kepadamu atas nama-Mu yang Engkau simpan di atas gunung hingga menjadi kukuh. Aku memohon kepadamu atas nama-Mu yang menjadi pengukuh arasy-Mu. Aku memohon kepadamu atas nama-Mu yang suci, tumpuan harapan yang utuh yang diturunkan dalam kitab-Mu demi-Mu berupa cahaya yang jelas. Aku memohon kepadamu atas nama-Mu yang Engkau simpan pada siang hari hingga bersinar dan Engkau simpan pada malam hingga gelap. Aku memohon kepadamu atas keagungan-Mu, kebesaran-Mu, cahaya zat-Mu, agar Engkau melimpahkan rahmat kepada Muhammad
yang menjadi nabimu dan keluarganya. Dan aku memohon kepadamu agar engkau menjadikan Al-Quran dan ilmu sebagai rezekiku. Engkau satukan keduanya dalam darahku, dagingku, pendengaranku dan pandanganku. Semoga engkau menjadikan Al-Quran sebagai amalan jasadku dengan dayamu dan kekuatanmu. Kerana tidak ada daya upaya bagiku kecuali olehmu, wahai Maha Penyayang di antara yang menyayang. Wahai nur langit dan bumi, yang memperindahkan langit dan bumi. Wahai pejagat langit dan bumi. Wahai pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Wahai penjawab orang-orang yang memohon. Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Wahai puncak kesenangan orang-orang yang mencinta. Wahai zat yang melenyapkan kesukaran orang-orang yang susah. Wahai pemberi dorongan kepada orang-orang yang patah semangat. Wahai pengabul doa orang-orang terdesak. Wahai penghilang keburukan, Tuhan seluruh alam. Aku mengajukan setiap keperluanku kepadamu, wahai Tuhan yang maha mulia di antara yang mulia, dan wahai Maha Penyayang di antara yang menyayang. Amin. Minta tolong share pagi-pagi supaya orang lain dapat melihat dan belajar berdoa dengan seikhlas hati supaya kita dapat memahami kehendak kita di dunia untuk capai apa urusan yang kekal kita di akhirat, insya-Allah. Okey. Saya buat live ni, saya nak bagi tahu secara santai-santai lah hari ni. Sebab yang mana kegerungan yang saya cerita sebelum kematian kita, insya-Allah kita mati di dalam syahid mencari saudara kita Imam Mahdi, insya-Allah. Dan yang mana saya tak boleh buka langsung Messenger ataupun Telegram ataupun WhatsApp, saya mohon maaf. Dan jika jawapan saya makin lama makin pendek itu, juga saya mohon maaf. Kerana yang menghantarnya terlampau banyak dan saya tidak cukup masa. Saya mohon maaf. Saya tahu kerana yang menulis itu di atas kekurangan penyampaian bahasa saya yang kurang difahami. Jadi orang lebih kepada untuk bertanya direct. Saya faham, tetapi saya tidak cukup masa dan saya mohon maaf di atas kekurangan saya. Dan saya buka dekat sini untuk yang mana ingin bertanya kepada saya, yang rasa was-was ke dan sebagainya, atau segala pertanyaan lah, ya. Okey, saya nak bagi tahu sebenarnya binatang-binatang yang ada sekarang ke atas muka bumi, ada yang telah membuat perhijrahan kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, tempat-tempat kawasan tertentu akan digenangi ataupun sudah tidak ada tamadun seperti negara kita sekarang. Okey. Waalaikumsalam yang beri salam dan Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Jadi saya nak bagi tahu binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berada di dalam kurungan, yang bebas, mereka telah pun berhijrah. Mereka dah start berhijrah.
sedikit demi sedikit menggunakan kaki mereka. Kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, tempat yang saya duduk sekarang ni pun akan digenangi air laut. Akan dijadikan sebagai lautan. Maka kita kena bersedialah. Binatang-binatang yang tidak bertuan, yang tidak ada dalam kurungan, mereka akan membuat penghijrahan. Kerana mereka sudah pun dikabarkan, bumi ini akan mengalami pergelutan kemanusiaan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga akan digenangi air atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka telah pun membuat penghijrahan secara berangsur-angsur dengan kaki mereka atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka akan pergi? Di negara yang tidak digenangi air. Negara kita hanya nampak boleh ukur pada ketinggian Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu yang berada di Sabah hanya nampak sebuah pulau sahaja. Begitu juga Banjaran Titiwangsa hanya nampak pulau panjang sedikit. Yang lain semuanya tenggelam menjadi lautan. Ada soalan ke yang bertanya bertalu-talu? Okey. Saya memang sudah bagi tahu perjalanan mimpi yang terakhir saya. Sudah pun orang-orang di luar negara, mereka banyak telah pun menghubungi saya. Ada yang berada di Arab Saudi, ada yang berada di mana-mana negara, Afrika sekalipun, ada yang telah menghubungi saya cukup jauh, dan terima kasih saya ucapkan. Macam yang saya bagi tahulah, negara yang tidak tenggelam tadi itu di negara Arab. Iaitu di negara Arab. Di negara Arab tidak tenggelam. Di negara kita tenggelam. China pun sebahagian dia pun sudah tenggelam. Di tengah-tengah China pun tenggelam. Adalah beberapa pulau. Di Indonesia pun tenggelam. Sabah, Sarawak. Sabah tu pulau. Gunung Kinabalu, ketinggian Gunung Kinabalu tu nampak sebuah pulau kecil sahaja. Dan lain-lain contohlah yang berada adalah pulau kecil-kecil saja. Okey, saya nak bagi tahu. Semasa di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, semasa sedang, saya keluar tu, semasa sedang berlaku, balingan bom kepada kita, iaitu atas negara dan tanah air kita di Semenanjung Malaysia. Waktu itu ada yang boleh berkenderaan dan ada yang tidak boleh berkenderaan. Jadi kita kena tinggal kenderaan kita dan kita kena meneruskan perjalanan kaki kita. Kita kena berjalan kaki. Hinggalah kita jumpa satu kumpulan yang besar yang ada panglima. Jika sudah berada bersama-sama dengan panglima, tak apalah, ikut arahan panglima. Jika masa itu masih ada lagi Sultan Negeri, ikutlah Sultan Negeri. Okey. Saya nak bagi tahu yang mana-mana bukit atau gunung yang berada di Malaysia ikut ketinggian Gunung Kinabalu ataupun ketinggian Banjaran Titiwangsa.
kena belajar ketinggian gunung yang ada yang saya sebut 2 gunung tersebut, maka akan dapat jawapan dia. Seperti saya duduk sekarang, saya duduk di tingkat 15 ya. Saya duduk di tingkat 15, tinggi. 15 ni tinggi. Dan tempat yang saya duduk ini pun tenggelam. Tak nampak apa, bumbung pun tak nampak. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Bila waktu itu berlaku? Setelah saya meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan untuk permudahkan urusan akhirat kita semua. Ya Allah. Saya pernah mimpi bangunan tinggi di Ipoh runtuh, gunung runtuh, empangan pecah dan banjir pun berlaku. Saya telah diselamatkan oleh seorang lelaki berpakaian putih tapi menutup muka. Dia seperti orang Arab tapi boleh bercakap Melayu tak banyak. Dia mengatur dan menyuruh tempat yang disediakan dan suruh berzikir dan selawat. Di situ ada tulisan Allah Muhammad. Di situ pemuda tadi bersama kawan-kawan dan ramai di situ. Okey, kat sini maksud dia, sekarang saudara kena bersedia dengan perkataan Allah Muhammad ataupun dengan lain perkataan perlu memahami maksud Allah Muhammad. Dan perlulah berada bersama-sama dengan pemuda untuk mengangkat maksud sebenar Allah Muhammad. Okey. Saya ingin memberitahu, jika kita sakit, kita pergi hospital, niat kita perbetulkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga tidak mampu menghuraikan Panadol pun. Saya pun sakit pergi hospital. Dan ketiga-tiga anak saya semuanya ambil cucuk. Okey. Muhammad Luqman. Nanti perjalanan tu ikut jalan raya ke atau ikut hutan melalui pergunungan, sebab akak ada cakap kita sedikit naik kenderaan. So confuse sikit, kenderaan yang mana boleh lalu ikut jalan bukit. Okey. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, dekat sini, dekat Shah Alam ni, saya keluar time huru-hara, bermakna kawasan banyak dah pecah. Saya keluar semasa itu nak keluar daripada Shah Alam ni, memang kena berjalan kaki. Ya, kena berjalan kaki. Tidak boleh keluar dengan kereta. Jalan-jalan semua kena bom. Tak boleh lalu dengan kereta yang ada 4 tayar. Yang ada 4 tayar dan memang tak kuat. Jika kita naik Ford ataupun Hilux ataupun mana-mana lah jenis lasak, mungkin boleh. Tetapi jika kereta itu tidak lasak, memang tak gerak. Tak gerak. Sebab jalan-jalan semua dah kena bom. Jadi kita kena jalan. Jadi sebahagian itu dulu saya memang jalan. Barulah saya akan naik trak tentera dan sampai ke tempat selamat. Dan ada kawasan juga, trak tadi pun akan ditolak. Kerana apa? Kerana ada sangkut-sangkut dia. Dan kita kena berjalan lagi. Berjalan dan guna kaki. Sampai seterusnya dan seterusnya. Macam itulah. Jadi kita tidak boleh guna imajinasi kita, buat macam confused. Kita ni macam ni lah, macam ni. Sebenarnya apabila kita diuji malapetaka sebesar ini, kita tidak boleh memikirkan kesenangan kita lah. Kita kena bersedia dari segi mental kita, fizikal kita. Dan kita kena tahu ujian ni datang kepada kita untuk menguji kita ni berserah diri ke tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ada masa kita jalan kaki, ada masa kita berkenderaan. Saya tidak ada kenderaan waktu tersebut di Shah Alam yang begitu lasak, tak ada. Jadi kawasan saya ni dah memang kena bom, tak boleh nak lalu dengan kereta. Tetapi sewaktu tersebut, di bawah kepimpinan nombor 8 dan juga nombor 3, mereka datang ya dari sini. Datang dari sini, yang mana-mana tersangkut di bandar Selangor, Kuala Lumpur akan diajak keluar dengan cara jalan kaki ataupun menaiki kenderaan. Apa-apa saja. Kebanyakan para wanita macam saya yang dah besar ni ataupun dah memang tak larat dah. Memang kalau jalan pun cepat-cepat berhenti. Jalan pun cepat-cepat berhenti. Mungkin saya akan disuruh untuk naik kenderaan dulu sementara ataupun berjalan sementara, bergile-gile macam itulah. Tengok pada keadaan. Kerana waktu tersebut kita dihujani diserata bom yang berada di seluruh Malaysia. Bukan seluruh Malaysia. Negara pun dah hancur dah waktu tersebut. Jadi ada yang naik kenderaan dan ada yang naik terak-terak ketenteraan atau apa saja pada waktu tersebut yang Allah izinkan ke atas kita. Jadi kita masa itu, kita satu-satu yang kalau kita nak tahu ya, perjalanan kita ni, kita tengok dan kita kaji balik kesan-kesan peperangan yang berada di dunia sekarang. Jika kita tengok kesan-kesan peperangan pada waktu tersebut, boleh tak pakai kenderaan? Ada yang tak boleh pakai kan? Jika tak boleh pakai, kena jalan kaki kan? Itulah maksud dia. Jika kita kena melintasi sungai ke dan sebagainya, kita kena melintasi sungai. Sebab tu kita kata, kita kena lebih kepada persediaan mental kita. Kata yang paling tepat, kita kena cari orang alim supaya kita ni berada dalam faras redha. Okey. Saya tak faham perkataan HINT, hind, ataupun pertunjuk ataupun tidak. Saya nak bagi tahu perkataan vaksin tu tak ada dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Tak ada. Dan saya tidak boleh nak cantumkan vaksin tadi dengan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Kerana saya guna perkataan perjalanan mimpi yang terakhir saya, iaitu kita bersedia menuju alam akhirat. Dan saya kata bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya berjumpa dengan orang alim. Itu lebih baik. Okey, KLCC runtuh. KLCC runtuh. Satu bangunan dia runtuh dan patah. Tahap mereka tahu ataupun tidak, biarlah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ditugaskan ataupun diperintahkan menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya untuk umat Nabi Muhammad walau satu kali. Okey. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, Irwan Wahyudi, dalam perjalanan apa yang terjadi pada Israel? Semasa kita sampai daripada perjalanan kita masuk ke Syria dan akan boleh masuk kepada Israel, semasa kita pergi mereka dah hancur. Dah hancur. Cuma tempat-tempat Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat rintihan-rintihan ataupun dengan kata lain, tempat-tempat rumah-rumah ibadat orang Kristian, okey. Tetapi banyak kawasan dekat sana hancur. Dan jalan-jalan mereka pun hancur juga. Saya tidak boleh komen ya. Jika tidak ada, saya tidak boleh komen. Saya tidak boleh guna akal saya. Saya amat lemah. Kerana nak hurai Panadol pun tak mampu. Saya mohon maaf kekurangan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Okey, Anis. Anis, ya. Mana tadi? Tak boleh nak tengok dah ke atas. Kenapa tak ditengok sampai atas ni? Okey. Anis Fuada. Salam anggaran puan, berapa masa yang puan ambil bila pecah darah di Indonesia untuk bergerak keluar dari Malaysia? Adakah bertahun lamanya? Okey, soalan ni pun bagus. Okey, waalaikumsalam Anis. Okey, apabila berlaku serangan yang bertubi-tubi di negeri Sabah dengan slogan tipuan emas akan berantai kepada negeri-negeri yang lain yang berhampiran tersebut. Okey, negara pertama yang berantai adalah Palawan. Negara Filipina, Palawan. Mereka nampak macam tu tetapi mereka menolong saudara mereka. Okey. Dan juga akan berantai kepada Sarawak, Brunei, Labuan, Kalimantan. Okey, semasa berada di Sabah, masa itu di dalam negara Indonesia, Jakarta, terutama bandar dia yang besar tu, mereka ada satu pergelutkan amukan besar-besaran dan apabila berantai keseluruhan di kawasan pulau besar tadi, mereka ni tengah-tengah laut ya, pulau besar tak bercantum, akan ada pecah darah. Masa pecah darah, saya ditunjukkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Waktu tersebut, saya masih boleh lagi tengok news. Tapi bukan di TV ya, di telefon. Boleh tengok lagi news. Pada waktu tersebut, melihat keadaan pecah darah amukan besar-besaran di Jakarta. Masa itu boleh tengok. Sesudah itu sahaja, sudah tak boleh tengok. Maksudnya mungkin yang kita pakai sekarang, tak boleh tengok dah. Macam Facebook ke, apa-apalah, TikTok ke, dan sebagainya. Memang tak boleh tengok dah. Okey. Bila waktu yang sesuai, kita berkumpul bersatu dengan Panglima. Ada setengah Panglima, dia tak boleh terima lagi perjalanan mimpi yang terakhir ni. Yang boleh nampak sikit mungkin pembantu Panglima. Kerana mereka ada, ataupun nombor 6. Kerana mereka ada ilmu. Ataupun yang lain-lain tu mereka lebih kepada tanah air, ataupun negara mereka, ataupun negeri mereka. Okey. Jadi ada, terutama Panglima nombor 8. Panglima nombor 8 ni dia berlainan sikit. Dia terlalu orang biasa. Ya. Dia terlalu orang biasa. Jadi nampak saja dia orang biasa, tetapi akal dia tadi mengatasi ketujuh-tujuh di hadapan. Kebijaksanaan dia. Ini diperlihatkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Dia boleh menguasai dengan sekejap sahaja peta. Dia juga boleh menguasai, memahami dan membuat tindakan secepatnya ke atas jenazah-jenazah, para orang sakit, ataupun kesakitan orang lain. Dia cepat memahami dan memberi arahan. Mana tadi dah terlepas dah. Cepat sangat naik. Kepada yang mimpi tulisan Allah Muhammad, kena cepat-cepat belajar memahami Allah Muhammad. Kena ada guru.
Itu maksudnya mimpi terpimpin. Mimpi terpimpin. Kena ada guru ya. Okey. Singapura Bong KLCC. Bukan. Dari dasar laut, terbang, debung. Dari dasar laut, terbang, debung. Tak tahulah. Singapura, dari negara Singapura yang kecil itu, tidak ada tempat untuk tembak. Tetapi dari dasar laut, terbang, debung. Laju, secepat kilat dan banyak. Okey, perang dulu, saya meninggal, baru bencana. Perang dulu, saya membuat penghijrahan. Okey, ada kesan dia dan saya meninggal, baru ada bencana. Ya, satu KLCC kena bom. Dan kawasan di persekitaran dia hancur rebuh. Tak selamat diduduki. Air tidak ada. Air mungkin adalah yang mana tadah. Tetapi elektrik tak ada. Tak ada cahaya. Gelap gelita. Ya, masa kejadian dengan slogan tipuan emas di Sabah, saya masih berada di Selangor. Saya orang yang paling last keluar. Okey. Orang non-Muslim ataupun orang asing dan sebagainya, mereka di bawah pengawasan kepimpinan Panglima yang tersisa, yang saya sebut tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bandar Gua Musang dan juga satu jalan dia runtuh. Jadi nak menghubungkan Gua Musang kepada Pasir Mas dan sebagainya, tak boleh lalu kenderaan. Kena lalu ikut bukit. Jadi masa berlaku detang-detang tu, kena cepat-cepat keluar. Okey, orang Penang. Okey. Penang tadi, dia memang tak banyak kena bom dari India. Masa dia buat serangan 2 hari, Penang, kawasan utara, tepi pantai dia ataupun Langkawi memang kena bom. Tetapi oleh kerana terkejutnya masyarakat Melayu yang tidak pernah kena serangan, mereka pun berlumba-lumba mencari tempat perlindungan ataupun rumah saudara mara mereka kerana ketakutan yang amat sangat. Tak gila lagi. Cuma perangai gila tu dah ada. Okey. Orang Semenanjung masih lagi alpa. Waktu tersebut pun masih lagi tak nak ambil tahu tentang perjalanan mimpi. Sepatutnya korang jangan datang kepada ataupun singgah sekejap ambil minum air. Terus jalan pergi ke utara. Okey, berapa peratus rakyat Malaysia mati kena bom? Saya nak bagi tahu yang keluar tadi, tidak lebih pun saya rasa rakyat Malaysia dalam 10 juta. Selebihnya ada yang stay dekat Malaysia dan ada yang dah meninggal dunia. Masa tu mati kena bom. Jadi kita kena niat mencari Imam Mahdi saudara kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala melalui sekarang. Niat hari-hari, niat sampai Allah terima kita. Jangan lupa solat dan berzikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tok guru. Okey. Dekat Malaysia ni tak jatuh nuklear, tapi bom besar-besar ya. Bom besar-besar. Besar-besar. Boleh meruntuhkan bangunan
bukan boleh meruntuhkan bangunan ya. Boleh tenggelamkan bangunan tu sampai ke bawah, tanah, dalam tanah. Boleh tenggelamkan bawah tu dalam tanah. 4 tingkat, 5 tingkat, saya tak silap macam tu lah. Okey, apabila skon berdasarkan mimpi, okey, apabila saya meninggal, bila yang keluar dulu, Imam Mahdi atau Dajjal? Okey, apabila saya meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan permudahan urusan akhirat kami semua pada waktu tersebut, dalam keadaan kawasan tersebut saja ya, berdekatan dengan saya duduk di atas gunung dan bawah pada gunung yang ada tersebut, dan saya pun meninggal kena bom. Tangan kanan saya ke atas 200 km, di sana ada kumpulan Imam Mahdi. Kenapa saya cakap macam tu? Masa tu saya dah berhenti dah. Saya dah naik. Okey, saya dah naik, dah buat serangan bertahun-tahun, saya dah berhenti, saya dah naik. Dan saya seolah-olah sedar. Dari niat nak doa untuk paku kaki tangan orang saja tadi, saya dah sedar. Saya rasa saya reda dah. Saya pun menangis. Sebelum ni saya tak menangis kematian anak saya. Saya rasa nak marah je. Jadi, saya menangis. Apabila saya menangis, saya naik ke atas. Dan apabila dialog antara nombor 1, dia ada berdekatan dengan saya. Nombor 2 pun ada berdekatan. Dia kata, Kak Ratu, kita dah terkepung. Saya pun cakap, dah nak buat macam mana? Dah takdir kita. Allah dah tetap dah. Jadi masa tu kami pun berdoa dekat Allah. Terima akan qada dan qadar kematian. Tak lama kami pun tengok ke bawah. Dan kami meninggal dulu kot sebab saya tengok dan keadaan saya yang tengah angkat tangan, air mata saya menitis, jatuh ke bukit. Dan maksudnya saya tak kena lagi api daripada pengeboman yang besar tadi, tak kena lagi. Saya tengok titisan tadi, lepas tu saya sujud. Tak lama Allah pun hempas bumi. Hempas. Mana-mana bangunan melebihi pokok kelapa yang saya pernah panjat waktu tersebut, semuanya Allah runtuhkan. Seluruh dunia. Tak kira lah. Ais di kutub ais, Allah hancurkan semua. Pada waktu tersebut, sudah menggunakan manual. Iaitu Imam Mahdi dah ada. Imam Mahdi dah ada. Dan pada waktu tersebut ada dukhan ya. Lepas ada dukhan, dalam pada masa tu kesakitan, kelaparan, semua ada. Dajjal pun keluar. Masa tu Imam Mahdi dah ada. Saya dah jawab ya. Nik Nur Azlina. Ada ya. Dia Habibah. Puan ada tak kumpulan yang bergerak keluar sebelum Johor diserang? Ada. Yang mana mempercayai perjalanan mimpi yang terakhir. Dia dengar sahaja Sabah kena bom. Dia dah standby dan keluar dah. Dia orang yang beruntung. Dia standby apa? Mental dia, fizikal dia telah pun bersedia. Dan dia pun telah keluar. Ada. Ramai.
Begitu juga dengan Indonesia yang dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya. Mereka dah hantar dah anak-anak isteri dia ke Semenanjung. Okey, Muhammad Syafiq. Jika tidak percaya, jangan ambil tahu. Abaikan. Jika tidak percaya, jangan ambil tahu. Abaikan. Saya tidak boleh memaksa sesiapa. Okey. Okey. Pergi kawasan utara sahaja. Kawasan pergunungan utara yang bersebelahan dengan Perak, bersebelahan dengan Kelantan. Itu kawasan pergunungan. Itu saja kawasan cahaya. Saya tak boleh jawab dah cahaya bagaimana. Saya tak boleh jawab. Sebab jika kawasan di Perak, orang panggil Tok Hijau. Jika kawasan pergunungan bersebelahan dengan Kelantan, orang panggil Tok Putih. Jika di Kedah, orang panggil Tok Hitam. Okey, Aina Nadia Razali. Siapa yang uruskan mayat-mayat yang meninggal? Daripada di bawah kepimpinan Panglima nombor 8. Bermakna, walaupun saya orang kata saya orang paling last, tapi di bawah kepimpinan Panglima nombor 8, mereka tetap meneruskan, menguburkan, mencantumkan atau yang sakit usuh. Okey, Selangor tidak ada cahaya langsung. Saya boleh nak bagi tahu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, kawasan Johor. Pendek kata Johor tu 98%. Kalau Kelantan tu boleh lagi lah 85%. Boleh lagi macam tu. Sebab dia sebelahan dengan Perak, sebelahan dengan Kedah, dia masih lagi ada tempat-tempat yang boleh. Okey. Tetapi di Johor, minta tolong keluar. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey. Saya hanya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya tidak ambil apa-apa keuntungan yang menguntungkan diri saya di atas perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jadi, jika nak pandang serong ataupun hinaan ke apa, semua saya terima dengan sabar, tabah dan solat. Okey, Rozana alias. Apabila terjadinya peristiwa tersebut, dan sekarang telah pun mendengar perjalanan mimpi yang terakhir saya, bawa mimpi saya ni, pergi jumpa orang alim. Jumpa orang alim. Tak boleh berjumpa orang alim, call. Kena kejar orang alim sekarang. Kena kejar. Tak boleh buat sombong lah ya. Kena kejar mereka sekarang. Mereka lah tempat yang sesuai untuk kita minta pandangan dan sebagainya. Jika kita tak buat perkara tersebut sekarang, kita masih lagi berlumba-lumba dengan apa yang kita nak kejar sebelum ini, maka kita orang yang sia-sia. Tak mustahil jika berlaku perkara yang saya bagi tahu, mungkin kita di antara orang yang paling gila. Jadi kena carilah. Suziliati Samsudin. Apabila berlaku dukhan,
Ini tangan kamu, ni jari-jari kamu. Ni dukhan ya. Kamu duduk kat luar. Ni dukhan. Ni tangan kamu, ni jari-jari kamu. Kamu nak tengok jari yang dekat biji mata ni pun kamu tak nampak. Nak tengok jari sendiri pun tak nampak. Itulah suasana dukhan. Nak tengok jari pun tak nampak. Jadi pada waktu tersebut, kena cari orang alim. Macam mana saya nak buat semasa dukhan? Jadi orang alim boleh bagi tahulah. Kena duduk dalam kawasan bersama dengan keluarga, berzikir. Itulah makanan dia. Sah ke nak cari makanan? Nak tengok jari pun tak nampak. Jika kita berzikir, masa itu Allah bagi air dan Allah bagi makanan bagi kita kenyang. Jika kita masih menyalah menggelepar, kulit kita seperti kita panggang dekat atas dan menggelupas. Sisik tu tadi dia keluar kan? Dia kita panggang ke, kita goreng ke, dia kepik-kepik, keluar keping-keping dia tu kan? Macam itulah kulit kita. Boleh kopek satu persatu. Amat terhina sekali. Amat terhina sekali jika kamu di antara golongan tersebut. Okey, apabila Langkawi kena bom saja, jangan kelang kabut di lautan. Jadi, masa masuk ke tanah air kita di mana-mana, di Kedah ke apa kan yang berdekatan, pergi kawasan yang berdekatan bersama. Contoh kawasan yang saya kata di pergunungan di antara Perak, Kedah dan Kelantan. Apa kawasan itulah, mana-mana. Apa yang kawasan tu? Saya pun sendiri tak mampu nak hurai kawasan gunung-gunung ni. Saya sendiri tak tahu, tak boleh nak imajinasi macam mana lah saya nak duduk kat sana. Jika saya terlalu letak perasaan dekat akal dan jiwa saya, menangis tak bangunlah saya. Saya tahu orang Selangor, orang Kuala Lumpur ni dia tak biasa dengan pegunungan. Dia berbeza dengan orang yang biasa duduk di gunung. Dengan orang tak biasa duduk di gunung tak boleh nak bagi tahu macam mana. Tapi jika nak tahu, cuba belajarlah keluar, pergi cari kawasan air terjun yang ada gunung, air terjun. Cuba belajar. Sebab tu saya kata bahawa perjalanan mimpi yang terakhir saya, cari orang alim. Apabila cari orang alim, mereka akan memberi khabar yang baik. Dan supaya kita lebih bersedia. Jika tekan saya macam mana pergunungan, saya sendiri pun gagal. Saya sendiri pun tak ada gunung dekat sini. Saya tak boleh nak explain. Gunung yang duduk di Shah Alam ni, semuanya cantik. Ada tempat salji apa semua. Orang dah buat cantik-cantik. Tapi nanti semua tu nanti hancur. Jadi kita tak boleh menggunakan imajinasi kita. Kita nak pergi ke mana? Sebab tu kena bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Kena jumpa orang alim. Apabila kita jumpa orang alim, mereka akan memberi persediaan dari segi akal kita nanti, jiwa kita nanti. Kita terpimpin dengan apa yang ada ilmu dengan orang alim tersebut. Jika kita guna emosi kita, akal kita, memang tak sempurna lah kita ni. Dah lah kita ni banyak kekurangan. Saya kata saya lah banyak kekurangan. Contoh bab-bab gunung ni memang saya kurang sangat lah. Saya ada bos hari ni dekat rumah. Bos sedang makan.
Jika nak tahu bab gunung, nanti saya suruh dia bagi ceramah lah. Sebab dia memang orang gunung. Duduk dekat dengan gunung. Dia memang expert. Saya memang tak expert. Saya tak boleh nak cakap apa pun. Menangis dah saya. Tak tahu nak cakap macam mana. Ikut je lah. Yang mana bagi arahan waktu tersebut, kita ikut. Sebab tu saya kata, saya tidak memimpin apa-apa. Okey, Negeri Sembilan dengan Melaka, dia kecil ya. Jika dia memang ada terkena hentaman yang pertama, keluar terus kepada utara. Keluar terus kepada utara. Jika dah memang niat tak nak keluar, nak buat macam mana? Jika dah memang terkena bom waktu tersebut pun, nak buat macam mana? Hanya Allah sajalah tempat kembali. Okey, prepare macam mana jika berlaku peperangan ini, kita nak buat prepare apa? Itu kena cari orang yang arif. Kena cari orang arif. Okey, di Johor, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, pertahanan di Johor menjaga siang dan malam, lebih sikit pada 2 minggu ataupun 2 minggu macam tu lah. Ya, saya anggarkan macam tu lah. Kita boleh menepis siang dan malam. Boleh menepis siang dan malam. Lepas itu, berangsur-angsur. Kita dah tak ada ni senjata nak tembak. Benda peluru ni terbang jatuh ke tanah air kita dari laut. Jadi semasa itu dah pertahanan kita tak boleh nak tepis bom dah. Jadi kita kena keluar dari tanah air kita. Orang ni balik bom dekat kita. Bukan dia masuk menjarah kita. Dia balik bom. Kita dah tak ada. Pertahanan kita dah habis dah tahan bom. Bom tu dah habis. Ada orang kata kan Pakistan tolong kita juga. Pakistan pun teruk juga. Teruk juga. Sebab China masa tu masih kuat. Ya, sebab itulah masa pertahanan tersebut di bawah kepimpinan nombor 7, mereka dulu keluar memberi jalan bawah untuk menyerang China. Mereka dulu keluar. Bukan saya. Kepimpinan nombor 7 dulu di bawah arahan Baginda, di bawah arahan Panglima, kumpulan dia yang pergi dulu. Pergi untuk, tak tahulah nak buat apa, saya nak sebut pun tak erti. Dia dulu pergi ke jalan darat ke arah China untuk membuat penyerangan dari bawah. Bukan itu saja. Thailand pun pergi juga. Semua orang pergilah. Saya sudah bagi tahu dalam live kan. Mereka dulu pergi. Kita masih terkial-kial lagi kat sini. Nampak tak? Sahabat Muhammad, saya tidak tahu sebab apa. Oleh kerana apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya tak boleh jawab ya. Okey, tidak ada pesawat untuk terbang ya waktu tersebut. Masa di Sabah lagi tidak ada pesawat. Kecuali jet pejuang untuk tembak-tembak. Tidak ada pesawat langsung di seluruh dunia. Pesawat awam lah, tak ada.
Sebab tu saya cakap, kena cari kumpulan. Sama-sama. Kena buang sikap kita. Iri hanti, hasad dengki, khianat, pembelot. Kena buang semua tu. Kena cuci. Pergi cari orang alim. Bersatu padu. Johor kena keluar arah utara. Tak payah tunggu saya orang paling last. Kawasan saya tu banyak budak-budak. Banyak budak-budak. Ataupun orang yang berkeluarga ke belakang sebab sejauh 7 kilometer. Dan di bawah Ustaz Zakir Naik ya, nombor 6 di bawah kepimpinan dia. Ramai orang gila, perempuan gila. Dan pada waktu tersebut, pada keluarga yang nampak ada wanita-wanita, perempuan-perempuan, siapa-siapa yang berkenaan dengan keluarga mereka, mereka agak sosial, tapi ada sifat yang baik, maka sediakan tali. Kerana nanti mereka mungkin terjejas. Akal mereka mungkin terjejas. Jadi boleh ikat mereka. Jika tak ikat teruk, tali. Tali itu penting untuk ikat dia. Masa tu dia akan menjerit-jerit, meronta-ronta. Ya, siapa-siapa yang rasa ada keluarga yang berbagai-bagai tadi, perangai, jiwa dia, maka sediakan tali. Ya, sediakan tali. Jika tak sediakan tali, bermasalah ya. Susah jugalah nak cari tali waktu tersebut. Saya tidak boleh bercerita M. Akmal Akram. Bak gunung saya tak boleh cerita. Saya boleh cakap kawasan itu kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya diperlihat dari atas dan kawasan tersebut tidak ada serangan dan boleh bertahan sedikit. Tetapi sedikit masa. Tetapi kena keluar juga kerana nanti pertahanan kita pecah, mereka akan balik bom racun. Bom racun ni, kita hidu, kita pingsan dan menggelepar, hilang. Okey, Sarawak, Azhar Del Toro. Apabila mendengar sahaja, kita orang awam, apabila mendengar saja di Sabah kena bom, maka bersedialah keluar. Dari laut, keluar, sama ada ke Semenanjung, ataupun naik kapal terus, ataupun dah prepare siap-siap dah kapal, nak pergi ke Mekah. Okey. MYTH. Anda ada saya terkejut tengok wajah anda ya. Jangan letak wajah hantu macam tu ya. Apa nama? Di Pahang ni, tengah-tengah Pahang ada runtuhan besar jatuh ke dalam bumi. Dan Pahang juga bahagian kepentingan dia, negara pun akan dibom dan juga berada di bahagian hadapan pantai akan dibom juga. Batu Pahat keluar juga ya, keluar cari kawasan utara. Buat kumpulan, grup dan boleh tolong-menolong. Dalam kumpulan itu ada yang boleh baca doa ya. Lepas solat ke apa ke boleh baca doa. Bergotong royong lah sama-sama tolong-menolong. Saya nak cakap pun tak erti. Saya tidak mengetuai apa-apa. Saya menyampaikan perjalanan mimpi terakhir saya sahaja. Sebenarnya kita sudah dekat ya. Mana-mana haiwan ataupun binatang-binatang yang ada di seluruh dunia sekarang sedang pun berjalan menuju perhijrahan.
Saya Zulfazli Zakaria. Saya jumpa Ustaz Jadian. Ustaz ini menyatakan kepada saya, kamu tak layak jumpa Nabi. Kamu tak layak dapat mimpi seperti ini. Kamu orang biasa. Untuk kamu saja mimpi ini supaya kamu berubah jadi orang baik. Itu saja saya jumpa Ustaz Jadian. 2 orang. Tapi saya dapat panggilan daripada Syria, daripada Palestin, daripada Oman, daripada Arab Saudi, daripada Dubai, daripada UAE, daripada Yaman dan Afrika sekalipun. Saya dapat panggilan apabila saya menceritakan perjalanan mimpi yang terakhir saya, termasuk Palestin, Gaza. Saya menceritakan perjalanan mimpi yang terakhir saya yang ditranslate kepada orang yang faham bahasa Melayu. Mereka tidak berhenti-henti menyebut nama Allah. Dan mereka pun kata, wahai saudaraku, datang ke Syria. Seluruh Syria ini adalah tanahmu. Wahai saudaraku, seluruh Palestin ini adalah tanahmu. Wahai saudaraku, seluruh tanah di Arab Saudi adalah tanahmu. Datang, datang. Dia suruh saya datang sekarang. Saya terkebil-kebil bercakap dengan dia. Suruh saya datang sekarang. Ini tanahmu, datang sekarang. Sitah An-Nur, datang sekarang. Saya menunggu kamu. Ada yang tunggu saya tu dah meninggal pun ada. Orang alim, janggut pun cantik, muka bersih, penuh dengan cahaya. Okey, keseluruhan Nasriah Khalid ya. Panglima yang ada 1 hingga 8 orang, termasuk 2 orang pembantu hamba Allah kepada anak cucu Rasulullah tadi. 1 hingga 8 ni cucu Rasulullah ya. Cucu Rasulullah. Sama ada dari Hasan ataupun dari Husain. Dari Saidina Hasan ataupun dari Saidina Husain. Bin Saidina Ali. Ini mereka ni cucu Rasulullah. Dan pembantu-pembantu tadi, apabila di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bantuan mereka, kerana kasih sayang mereka, kerana kesokongan mereka, Rasulullah naik setelah diampungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah naik dari bawah tanpa peduli kiri kanan. Dan naik terus ke tingkat 5, berjumpa dengan hamba Allah ini, memeluk hamba Allah ini. Ini saya bercakap. Saya bukan Quran ni. Saya bukan Quran. Untuk mengucapkan terima kasih kerana tolong, membimbing, memberi tunjuk ajar, nasihat kepada cucu-cucu dia. Sebab cucu dia ni ada yang reti, ada yang tak reti. Ada yang tak memahami langsung pun ada. Rasulullah datang kepada mereka, Rasulullah peluk, ucap terima kasih. Okey, perlu ada peta jugalah ya. Kena bijak lah. Terutama orang lelaki-lelaki kena bijak. Ya. Itu kelebihan pembantu kepada panglima tadi. Rasulullah datang saja, Rasulullah peluk dia. Mengucapkan terima kasih. Bantu cucu. Cucu anak cucu dia. Ada anak cucu dia yang faham. Ada yang tak faham. Ada yang faham. Tapi tak fahamnya bahasa Melayu sangat. Ada bahasa Nusantara sangat tak faham. Tapi ada cucu dia tak faham langsung. Tak faham. Akhir zaman ni tak faham. Benda-benda apa entah tak faham. Bijak. Tuhan bagi bijak. Tapi tak faham. Tapi mereka menolong. Nombor 9, nombor 10 ni pembantu kepada panglima. Bagi ikut pada nas-nas yang macam mana jika berlaku peperangan tadi.
dengan cara bahasa Melayu yang boleh dipahami kepada anak cucu Rasulullah tadi. Jadi untuk jasa mereka dengan derayan air mata mereka tidak berhenti-henti, Rasulullah naik dan berjumpa dengan mereka dan memeluk mereka. Atas jasa mereka, ya, tak semua anak cucu Rasulullah ni faham berkaitan yang akan berlaku sekarang. Tak semuanya faham. Betul. Saya pun tak faham. Saya tak ada ilmu. Saya tak faham. Tapi setiap anak cucu Rasulullah tadi, 1 hingga 8 orang, di bawah kepimpinan mereka, panglima tersebut akhir zaman, mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang Allah telah tetapkan kepada diri mereka. InsyaAllah. Nanti mereka tahulah kelebihan apa. Ya. Mereka mempunyai darah yang sama saja. Walaupun mereka tak berapa jelas sekarang. Masih lagi duduk pening lalat. Tapi mereka adalah anak cucu Rasulullah. Kata yang paling tepat, anak cucu Nabi Ibrahim AS. Sebab ini di bawah kepimpinan mereka. Dia adalah panglima akhir zaman. Dan dia pergi sekali nanti. Selepas itu tinggal seorang saja, iaitu kumpulan Imam Mahdi. Okey, semalam ada orang tanya saya ni pakai nikab. Ada tak ramai yang ikut yang pakai nikab? Okey, saya nak bagi tahu, kita nanti bukan sahaja tutup muka, tutup satu kepala. Tubuh-tubuh kita pun tutup, takut kena racun. Cuma budak-budak tu dia tak boleh tahan panas lah. Maka dia agak ni. Tapi kita sentiasa basuh mereka dengan air, cuci. Tapi orang tua ni susah jugalah nak basuh kerap. Sebab tu saya kata, bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya, kenapa budak-budak sentiasa saya basuh tangan, kaki, semua muka. Kerana takut terkena debu-debu racun yang dah ada. Dan masa itulah kita cuci. Yang orang tua ni, dia kelubung habis. Bukan saja takut habuk, tapi takut racun. Racun daripada bom-bom tadi. Buat kumpulan kawasan negeri, daerah atau taman atau kampung. Lepas tu fikir apa tindakan nak buat. Dalam ramai-ramai tu insya-Allah ada seorang wali. InsyaAllah. Bukan seorang pun 10 ada. InsyaAllah. Jadi, masa buat kumpulan, jangan penuh dengan tipu daya kerana tipu daya itu menyesatkan. Jadi, buat kumpulan dengan sabar dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya nak buat satu peristiwa kutip sedekah. Jangan. Ataupun peristiwa ramai-ramai buat perkara yang tidak masuk akal di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Buat bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala menuju alam akhirat.
dan bersedia bagaimana ataupun anak isteri yang kita rasa mereka tak layak pun duduk nak berperang ke dan sebagainya, nak mengangkat berat-berat, dan boleh juga fikir apa yang terbaik untuk mereka kerana mereka pun lemah. Okey, siapa-siapa yang berada di kawasan yang sama, yang mana percaya sahaja dengan perjalanan mimpi yang terakhir, yang boleh ambil, boleh buat grup dan kawasan yang sama, sama-sama keluar. Memang ada yang tak keluar, ramai. Tak keluar ramai. Yang tak keluar pun ramai. Yang dah meninggal pun ramai. Macam tu lah. Buat grup, kumpulan supaya tidak terkesan sangatlah sebab ada satu kumpulan. Dalam ramai-ramai mesti ada wali dalam tu. Dan apabila ada wali, ada keberkatan dia. Maka sama-sama berganding bahu, tolong menolong. Jadi perkara ini kita akan rasa selamat, lebih yakin jika ada sesuatu berlaku. Kita boleh sentiasa nasihat dan menasihati, ingat mengingati. Jadi kita pun rasa senanglah, ada ketenangan. Ini tidak huru-hara, nanti kita pun huru-hara. Dengan baju seluar pun tak nak pakai. Tak bolehlah macam tu. Ya. Kepada lelaki, anda bijak. Sekarang sedang pun berlaku satu persatu. Allah dah tunjuk sikit-sikit. Tapi terlalu pantas. Jadi, saya nak bagi tahu mana-mana haiwan ataupun binatang yang tidak berada di dalam kurungan sekarang, mereka yang mana diperintahkan untuk berhijrah, mereka telah pun sedang berhijrah. Ada yang sudah berjalan sejauh 500, 600 atau 1000 kilometer. Telah pun bergerak. Ada yang telah pun bergerak. Jadi, kena ambil tahulah apa yang sedang berlaku. Saya jika dapat panggilan dari luar negara, mereka suruh datang. Ambillah, ini harta kamu. Ambil, dia suruh saya ambil. Ini harta kamu. Ini tanah air nenek moyang kamu. Ambillah. Tapi saya kata saya tak boleh pergi sekarang. Saya akan pergi bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang telah ditetapkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Memang susah nak perginya. Tapi kita cakap benda betul lah. Itu yang perjalanan mimpi. Kita cakap macam tu lah. Lepas tu dia kata, jika dia tak bersempat berjumpa dengan saya, insyaAllah kita berjumpa di syurga. Sita An-Nur, insyaAllah kita berjumpa di syurga. Dia doakan kepada saya, nanti kita berjumpa di syurga. Dia kata dia tak lama dah. Nanti kita akan berjumpa di syurga. Orang luar negara, apabila dia call, dia memang positif. Bahasa dekat mulut dia ni, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ini berita gembira kepada dia. Tapi jika sampai ke orang kita pula, cari tempat selamat, makanan, peralatan, dapat kat dia tak? Dia kata, bila semua berlaku, dia nak rindu, dia nak pergi syurga dah. Dia dah rindu dah. Dan dia suruh saya pergi cepat-cepat ke sana. Dia suruh saya pergi. Dia tunggu. Ini rumah dia ni, rumah kamu. Rumah kamu. Ini tanah air kamu. Kamu datang sini. Pening saya. Lagi pening saya. Jadi, itulah saya boleh bagi tahu. Saya tak pandai nak cakap banyak. Apa yang dia cakap, saya cakap macam tu lah. Kita baru je nak belajar sejarah-sejarah kita. Kita baru je nak hafal surah-surah. Mereka dah ready dah nak syahid. Dah ready dah. Saya tidak tahu binatang apa dah buat penjerahan. Tetapi saya nak bagi tahu. Kamu tahu kan, saya ni suka berborak dengan binatang. Terutama burung. Terutama kucing. Saya agak rapat dengan mereka. Jadi
Saya seakan mengerti mereka nak keluar, nak berhijrah tempat baru. Yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nak keluar. Dan banyak dah binatang-binatang dan mereka tahu nanti akan tenggelam. Sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pun keluar. Bukan masanya sekarang kita nak bergaduh, kita nak buat kerosakan pada tanah air kita. Kita kena tahu siapa musuh sebenar kita. Kita kena bersedia, lebih bersedia. Bawa perjalanan mimpi yang terakhir. Saya pergi cari orang alim. Ya, pergi cari orang alim. Okey, yang tanya saya semalam, bertubi-tubi. Jika berada di laut, saya memang tak tahu suasana di laut. Tapi dah niatkan mencari Imam Mahdi, saudara saya, maka insya-Allah mati syahidlah jika ada apa-apa berlaku. Kami pun macam tu juga. Walau satu langkah niat kita, kita pun melangkah. Dan kita pun dikategori bukan orang yang layak pergi ke neraka lah pasal kita dah niat dah nak pergi cari Imam Mahdi. Tapi mati kena bom tengah jalan. Nampak macam mana? Dan masa mati kena bom tadi, semasa berlaku, kita dah, orang yang diberi pilihan oleh Allah, mereka tengok di langit dan mereka telah pun nampak pintu syurga telah pun dibuka. Dan mereka berkata macam ini. Ini orang-orang yang reda ya, bukan orang-orang yang tak waras tu. Orang-orang yang reda. Mereka kata, bilalah kami ni nak dibom juga. Ini dialog mereka. Mereka dah rindu dah. Bilalah kami nak kena bom. Dah lama dah kami jalan ni ha. Dah lama dah. Lepas tu, mereka dah reda dah. Tak ada perasaan takut lah apa semua. Tak ada mengeluh lapar. Tak ada mengeluh apa-apa. Dah reda dah. Mulut pun berzikir. Sebab tu kena cari orang alim. Ya, pertama kena cari orang yang boleh membimbing hati kita, akal kita, mulut kita, mata kita, pendengaran kita. Apabila kaki dan tangan kita, apabila kita mendekati orang-orang yang warak ni, orang-orang yang alim ni, keduniaan kita sudah tiada. Jadi apabila tiada, bermakna kita dikategori orang-orang yang layak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semasa kejadian peperangan tersebut, kita keluar saja dari Malaysia. Kita ingin mencari makanan atau peralatan apa-apa. Kita membuat pertukaran melalui jongkong emas. Tolong buat grup yang mana percaya dengan perjalanan mimpi yang terakhir, bersedia itu menuju alam akhirat itu lebih baik. Yang mana tak berapa percaya, masih lagi dengan arus perdana keduniaan mereka, tinggalkan mereka. Kita tak boleh nak paksa orang. Sebab Allah sudah tetap dah keadaan tersebut. Jangan risau yang mana ada nenek uzur ke, mak uzur ke, ayah uzur ke. Jika nak keluar saja, akan Allah hantar pembantu-pembantu untuk mengangkat. InsyaAllah. Sebab tu kita kena cari orang alim. Semua ni tak ada dalam kepala. Kata-kata mempunyai akal yang, orang kata apa? Untuk memesongkan hati kita, memesongkan akal kita, memesongkan percakapan kita, idea-idea kita berserta dengan syak wasangka ke, tak ada. Apabila kita berdekatan dengan orang alim, dia boleh memberi kata-kata yang benar kepada kita. Kelakuan kita pun benar. Ramai lagi orang alim kat Malaysia ni, insya-Allah. Jangan cakap macam tu, ramai lagi.
Ya, kena cari guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dampingi mereka. Jika tak boleh damping kerana PKP, boleh call, minta nasihat, tunjuk ajar, minta baik-baik. Minta baik-baik, ikhlas. InsyaAllah, semua ni senang saja. Orang alim ni, dia tidak sombong. Dia baik. Dia ikut apa yang Nabi buat. Dia ikut. Jadi yakinlah. Cari orang alim. Saya sini pun cari ustaz juga. Ikut ustaz. Saya tidak memimpin apa-apa ya. Saat sekarang saya tidak buat apa-apa. Kecuali setelah di pertengahan jalan anak saya dan sejauh 7 kilometer barulah saya berada di hadapan diikuti oleh nombor 1 dan nombor 2. Soalan dia, sakit bau. Okey, soalan dia, kita cari orang alim ya, cari orang alim. Okey, seramai mana Indonesia? Laki-laki dia di bawah kepimpinan nombor 1 melebihi 20 juta. Membuat laluan jalan darat nak pergi ke negeri China untuk membuat serangan. Jika tempat tu boleh lalu dengan basikal, via Sofia. Jika tempat tu boleh lalu dengan basikal, lalulah dengan basikal. Jika tak boleh lalu dengan basikal, pikul basikal tu pula. Jika sayang, jika dah tak boleh nak mengangkat, nak buat macam mana? Tapi jika dah ada lori waktu tersebut, okey, bagus. Sebab saya tengok banyak lori yang berpagar. Lori yang berpagar. Banyak barang boleh letak. Okey, Umi Zawiyah, siapa pegang panji dari Johor? Iaitu Sultan. Sultan panglima dia. Ikut Sultan. Sultan bagi arahan, ikut. Panglima nombor 5 dia. Saya nak bagi tahu panglima nombor 5 ni penyayang sangat. Jika tidak ada orang percaya, tak payah ambil tahu. Tak payah ambil tahu. Jika tak percaya, tak payah ambil tahu. Abaikan. Saya tidak boleh memaksa sesiapa. Hanya mampu berdoa saja. Yang mana ada kawasan tersebut yang mempercayai perjalanan mimpi yang terakhir saya. Buat grup lah ya. Sarah Chan. Masa nak lawan tu pakai doa apa? Allah tidak pun perlihatkan saya pakai doa apa. Boleh masuk dalam grup saya. Banyak juga doa saya dah kasih-kasih tu. Okey, alur star, kawasan bandar, kawasan tepi pantai dan bahagian bangunan kerajaan yang penting, tak ada cahaya. Ada berasap je. Berasap hijau, kuning. Lebih kurang macam itulah. Hijau sikit-sikit je, kuning. Lepas tu, ke arah pegunungan, tak ada. Tak ada. Banyak juga kena bom. Sebab bomnya bertalu-talu. Dari China, faham ah. Okey. Saya sebenarnya tidak prepare sangat pun untuk ni. Saya lebih prepare kepada urusan diri saya ni nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak prepare sangat. Makanan ke apa ke, saya tak prepare sangat. Saya otak tak pandai nak prepare. Tak pandai. Tak percaya?
Tanya orang yang rapat dengan saya. Kak Noh di Kedah. Saya memang tak prepare. Dah berapa kali dah Kak Noh cakap saya tetap tak prepare. Tak tahulah kenapa saya prepare dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tak cukup lagi dengan Allah, rasa tak cukup lagi dengan Allah. Jadi saya prepare dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Bukan dengan diri saya dan dunia, tapi saya prepare diri saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang saya bagi tahu, kita duduk dalam Malaysia, makanan kita banyak. Cuma dekat luar aje. Dalam grup tu ada 2 orang admin ya. Dalam grup dekat Sitah Anur ada 2 orang admin. Dalam 2 orang admin tu saya dari segi cara bahasa dia bercakap dan saya memuaskan hati saya dan boleh minta tunjuk ajar daripada mereka cara nak prepare dan cara nak berganding bahu bersama-sama. Okey, Selangor ni keluarlah. Saya pun keluar. Pergi ke utara. Okey. Aina Nadia Razali. Solat tadi, kita ada ketua laki-laki dan mereka yang memberi tunjuk ajar kepada kita. Keadaan situasi. Memang solat. Jangan kata tak solat. Yang pergi tu semua yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua solat. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waalaikumsalam Syiking Muhammad Nur. Waalaikumsalam. Orang Sabah Irwan Wahyudi, orang Sabah, jika berlaku serangan, jika tak boleh nak tepis bom, keluarlah cari tempat yang selamat, sama ada di air atau pergi negara yang ada panglima, iaitu Brunei. InsyaAllah dia akan tolong. Masa kejadian tak perlu pasport pun. Tak ada pasport pun. Tempat cek pasport pun dah hancur. Okey. M. Akmal Akram. Saya tidak boleh komen mimpi Muhammad Kasim. Saya minta maaf. Mohon maaf. Ya. Semasa kejadian di suatu tempat, saya masih lagi memegang kucing ya. Tetapi terlampau ramai orang gila, tekan saya, lari habis. Dan saya nak mencari abang, saya kata tak payah cari, kucing tu lebih kuat daripada mu. Dan saya dah tak larat nak bagi makan penampar dengan orang gila yang jerit, tekan saya. Sekarang sepatutnya kamu tekan saya, ambil tahu. Bukan telah pun berlaku, kamu tekan saya sampai habis sakit bau-bau ni, tekan saya. Takut dengan keadaan waktu tersebut. Inilah masalah dia. Tapi saya bagi makan penampar je. Saya tak larat dah nak cakap masa tu. Waktu tersebut tak ada siapa nak bercakap perjalanan mimpi yang terakhir. Masing-masing dah berdoa siang malam dengan Allah, minta mohon petunjuk. Dah berjumpa dengan orang alim, mohon petunjuk. Dah bersedia dari segi mental, perasaan, jiwa dah bersedia. Semua dah bersedia. Tapi yang tak bersedia ni macam saya katalah. Kena sediakan tali dan ikat. Tak terkawal. Sakit habis orang dia buat. Tak cukup orang. Diri dia sendiri dia cederakan. Ya. Kita bawa macam orang awam ni. Bawa parang. Bawa apa-apalah. Parang. Tukul. Bawa apa-apa yang rasa nak bawa. Bawa je. Sebenarnya orang nombor 11 ni dia bukan warga negara Malaysia. Jadi saya memang kenal. Okey. Story saya dah penuh.
Jumpa saya ni tak apa penting sangat sebenarnya. Saya orang biasa saja. Tapi sebab saya dah bagi tahu semua dah dekat dalam live ni. Ya. Lagipun zaman sekarang zaman PKP. Saya nak mengelak daripada fitnah. Satu, kena tahu surat kerajaan kita tak boleh ada perjumpaan apa-apa. Jika kucing datang kepada kita, itu rezeki. Pahala Allah nak bagi kepada kita, insya-Allah. Okey? Ada soalan lagi? Saya sendiri pun tak pandai memanah, Irwan Wahyudi. Sekiranya ada yang pandai memanah, itu adalah kelebihan diri dia. Lama dan Brunei hancur lebur. Dah penuh. Dia dah bagi ni dah. Saya rasa saya dah banyak jawab soalan tadi ya. Dan saya memang tak boleh buka sangat kat Messenger. Terlampau penuh dekat Messenger. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Dan juga dekat WhatsApp pun saya terlampau banyak. Saya jawab 80 yang masuknya 300, 400. Tak tahu lah saya nak jawab macam mana pun saya tak tahu. Allah saja yang boleh selesaikan masalah ni. Begitu juga dengan Telegram. Saya tak tahu nak cakap macam mana, terlampau banyak. Dan ini kekurangan saya. Jika urgent sangat seperti orang yang berada di luar negara, mereka akan call saya. Mereka akan call saya. Cari orang alim dia, bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya dipaku mimpi pada satu malam, 1 hari bulan 11 tahun 2019. Dan dalam satu malam, saya dipaku mimpi. Nama mimpi ini ialah perjalanan mimpi yang terakhir. Mimpi itu bermakna dunia. Perjalanan dunia yang terakhir. Kita semualah. Saya juga diperintahkan menyampaikan walau satu kali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Telah saya buat. Saya cuba huraikan sedikit demi sedikit. Ini saya cerita pasal dunia. Sebenarnya pasal dunia ni sikit aja masa dia sebenarnya. Paling lama disirat. Paling lama disirat. Duduk dalam neraka lalu dan depan neraka tu bolehlah lebih kurang lah. Tapi paling lama disirat. Ataupun paling lama ulang-alik di tangga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita ni untuk yang ni kerana kita ambil tahu, kerana kita sayang kepada dunia. Jika kita tak sayang, kita dah bersedia, kita dah hidup kita pun atas roll aja, relax dan bertenang, kita okey. Tapi kita tak bersedia alam akhirat. Jadi kita pun macam-macam emosi berada dalam fikiran kita. Elok cari orang alim dan cari-cari orang yang ada lebih ilmu lah ya daripada saya. Dan bersedia minta tunjuk ajar dan bersedia. Boleh dah, story saya dah penuh. Saya sudahi. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana menonton 358 ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak sempat berkali nak baca doa kerana story saya terlampau penuh dah. Okey. Dan saya minta maaf di atas kurang saya cara penyampaian saya kepada umat Nabi Muhammad di seluruh dunia. Saya mohon maaf di atas kekurangan saya. Terima kasih. Semoga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa yang baik-baik, kita dapat yang baik-baik insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.